Awak punya plan tu. Okay, ambil jap. Okay, sementara tunggu lagi. Tak masuk pun lagi. Ambil dak. Okay, Farihin masuk. Sekejap Okay, cikgu alu-alukan yang baru masuk. Hari ni kita akan buat topik. Dua topik hari ni. Kita nak laju sikit. Tapi dalam masa laju pun cikgu nak suruh awak jawab soalan. Okay. Hari ni kita akan guna, baru ni cikgu tak sempat guna class point tu. Cikgu nak guna satu lagi apps baru. Cikgu rasa macam best je kalau cikgu guna sebab dia compatible dengan kita, dengan cikgu dan dengan awak. Okay. Hari ni, sekejap kenapa dia tak keluar? Okay. Slow. Tak ingat share slide lagi. Sorry. Okay. Sementara tunggu kawan-kawan lain, tak apa. Lokman ada dah? Lokman? Hari ni cikgu nak semua orang participate tau. Sebabnya cikgu ada latihan nak buat. Lokman ada? Lokman tak masuk lagi? Tak masuk lagi tu. Tak apalah. Sementara tunggu. Tak apa. Okay, sekarang ni semua orang tengok, jumpa slide cikgu. Nampak. Okay. Sekarang ni. Sekejap ni kelas code. Okay. Cuba kalaulah awak buka telefon. Cuba scan. Sekejap. Cuba masuk ataupun tekan dekat browser class point tu. Masukkan point. Class code 74609. Boleh? Boleh tak? Okey. Ida masuk, Iman masuk, Fazwa masuk. Empat orang baru masuk. Cikgu nak semua orang masuk. Dia tak keluar lagi. Sebentar, cikgu buka slideshow baru dia ada. Okey, sekejap. Cikgu nak audio off. Join now. Okey. Okey, ada 9 orang dah masuk. Okey, jadi cikgu tunggu dulu. Siapa lagi? Baru ni masa kelas mat tu, cikgu nak buat macam ni lah. Jawab-jawab soalan. Tapi duk dalam masa. Okey, plan awak tu cikgu convertkan sebagai PDF. Jadinya, nanti cikgu bagi mula. Sebabnya, cikgu tengah convert ke PDF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Siapa lagi tak masuk? Miro masuk Miro? Miro dah. Azim. Ada orang guna Naim lah hari ni. Debar cikgu. Farihin masuk dah. Sifah tu Syarifah Okey. 11. Kita ada dalam ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Siapa tak masuk lagi? 12. Rifah. Yana boleh masuk tak Yana? Nurul dia. Yana tak duk duk masuk dalam tu Google Meet. Google Meet. Yana tak duk. Fadilah lambat sikit. 2. Lokman 3 orang kok. Okeylah, tak apa. Okey, sekarang ni kerja pertama ialah awak. Cikgu nak suruh rindu tak kawan-kawan? Cikgu nak suruh awak upload gambar selfie. Tak payah malu-malu. Upload gambar selfie satu. Tak rindu. Kau pandai lah, cepatlah upload. Sporting sikit.
Dah. Lagi tekan je submit tu. Ambil gambar apa-apa ataupun ambil gambar dekat kamera awak tu. Kelas kod 746. Fazwa tak dah? Cepat. Orang lain. 746. 09. Okay. Boleh je ambil gambar selfie. Cepat. Jangan malu-malu. Tak apa. Mana geng-geng lelaki ni dah upload lagi? Okay. Aisyah duduk mana Aisyah? Duduk kat luar ke? Gambar lama tu. Oh, ni gambar lama. Okay, 5 orang dah hantar. 5 orang termasuk cikgu. Next, siapa lagi? Oh, dekat paparan awak tak boleh tengok gambar. Papa dan cikgu je boleh nampak full. Maknanya awak minimize screen awak. Miru, mana gambar Miru? Atif mana gambar? Atif? Cikgu. Ya, apa? Cikgu dah nak upload. Buat apa tak boleh upload? Dia kan bergana. Kita klik dah image, lepas tu dah nak atur. Tekan bawah tu upload tak boleh? Tak ada pun upload. Apa jadi gitu? Dekat image upload. Lepas tu dia akan masuk. Dia suruh kita cari tekan upload tu kan? Ada tak perkataan upload? Ada cikgu. Lepas tu tekan upload. Cari gambar. Tekan dah. Lepas tu duk tahu nak tekan mana. Lepas tu biasa awak guna telefon apa? Dokumen ke apa? Dia macam kalau kita image upload, kita boleh tekan kamera. Kamera tu ambil gambar, lepas tu kita tekan file. Betul tak? Kalau siapa pergi guna tu? Tak apa. Miru baru bangun tidur. Okay. Fatihah, Rifah. Tak apa, cuba try ambil gambar mana-mana je. Boleh Ana? Another tu, siapa lagi dok? Atif. Iman ada dah. Fatihah ada dah. Atif? Atif dengan Farihin belum? Ashraf dah. Atif dengan Farihin mana? Sekejap cikgu. Sekejap cikgu, cepat. Sepuluh. Farihin hantar gambar le. Tu dapat dah. Cikgu, Fadila suruh accept ya. Fadila suruh accept ya. Kejap. Okay, cikgu tekan close submission dulu Okay. Jadi ada yang pemalu ya. Okay. Jadi tak apa. Okay, sekejap cikgu accept Fadilah sekejap. Lokman mana? Tadi kelas apa dia? Fadilah masuk dah. Tadi kelas fizik ke? Tadi kelas fizik. Habis awal habis. Lokman? 9 suku. Dah Lokman. Lokman ada tak ni?
Mak ni ada se. Ada. Ada. Okey lah. Tak apalah. Okey. Dan saya fikir tak apa, awak tak keluar lagi. Okey, hari ni cikgu nak terang. Sebenarnya dekat kelas point tu boleh je tengok slide tapi dia kecil sikit saja. Cumanya paling senang awak tengok balik dekat Gmeet ni lah. Sebab cikgu kalau cikgu annotate, cikgu lukis tulis benda-benda dekat kelas point tu dok nampak. Tapi ada slide. Okey. Jadi hari ni kita akan ulang kaji balik bab 1 ubahan. Okey. Dalam bab 1 ni ada beberapa benda yang kita kena tahu. Yang pertama, kita akan ada ubahan, 3 ubahan kan? Ubahan langsung. Cikgu tekan rekod tak? Rekod dah. Ubahan songsang. Lepas tu kita ada ubahan tercantum. Okey. Jadi kita kena kenal benda-benda alah ni. Tercantum. Okey, biasanya dulu kalau KSSM just masuk kertas 1 je, tapi lately masa KSSM dia akan masuk kertas 1 dan kertas 2. Tapi cikgu menjangkakan sebab ni adalah topik dia boleh masuk dekat soalan dia akan masuk soalan 3 markah. Maknanya soalan bahagian A lah. Dan dia boleh masuk dekat soalan nombor 15. Soalan berstruktur. Maknanya daripada soalan maknanya dia boleh masuk bahagian A dengan soalan bahagian C. Maknanya soalan ubahan ni contohlah katalah mula-mula dibagi soalan kira ubahan ni. Lepas tu baru kira harga macam tu lah. Sebab ubahan ni dia boleh banyak step dia. Kan kita ada banyak. Okey, dalam ubahan yang pertama awak kena tahu dia punya persamaan. Okey, kan kita ada lambda kan? Okey, y lambda x maknanya y berkadar terus dengan x. Jadi yang pertama kita kena tahu tukar penyataan tu dalam bentuk persamaan. Yang kedua, apabila bentuk persamaan kita ada nilai k kan? Yang kedua kita kena cari nilai k. Lepas tu barulah kita selesaikan. Okey, ada beberapa metod yang kita nak selesaikan masalah ni. Katalah masalah tadi kita kata cari dulu K. Lepas tu barulah ganti nilai X pertama. Cari nilai X kedua. Ataupun kita ada satu lagi kaedah alternatif. Okey, boleh faham Cikgu cerita belaka dah. A whole bab. Okey, jadi jadi sekarang ni mula-mula sebabkan dulu masa KBSM tak ada topik ni ada, cuma dia dok tekankan kepada graf. Dan graf ni boleh masuk dalam dalam topik tambah selagi markah. Maknanya daripada graf pun dia boleh keluarkan ubahan. Okey, jadi hari ni cikgu nak kerja awak ialah dekat kelas point tu awak sambung ambil je ubahan tercantum tak termasuk sini. Antara ubahan langsung dengan ubahan songsang mana satu dia punya penyataan, lepas tu mana satu dia punya graf. Okey, awak ambil je, awak boleh shorteng. Okey, faham tak soalan cikgu? Pergi balik dekat kelas point tadi, minimize screen awak. Kalau tak ada, cuba awak tekan refresh. Dia akan tukar. Okey, lepas tu awak tekan open slide. Bawah tu kan ada hitam, hijau, merah, kuning. Okey, tandakan dia punya. Mana satu ubahan langsung, mana satu ubahan songsang. Okey, Rifah dah jawab. Rifah satu lagi, Rifah. Oh lah. Dia duk edit kan. Tak apa. Graf tepi tu. Okay, lepas tu awak tekan submit. Kita tak boleh edit.
Okey, 7. Lagi. Sharifah tak ada. Mesti tak ingat nak buat sebelah tu. Okay, next. Lagi. Tadi dengar lagu lain ni, dengar lagu. Awak dengar tak lagu ni? Dia punya sound. Dok. Dok pun. Oh, dok pun. Tadi kelas sebelah dengar. Ni kelas ni tak dengar pula. Macam mana tu? Okay, sebelah. Cikgu tunggu another 3. Mesti dia ingat nak buat sebelah-sebelah ni. Another, cikgu masuk seorang jadi another seorang je lah. Cikgu apa tak boleh? Tak boleh apa? Tak boleh masuk? Cerita cikgu. Boleh masuk. Lepas tu? Tak ada slide tu. Tak ada slide tu. Cuba awak refresh kat atas browser atas tu. Tekan tanda anak panah tu. Cuba refresh. Dia akan keluar. Refresh awak punya browser. Boleh? Tak boleh pun. Duk lipung. Macam mana tu? Dia jadi putih saja. Putih saja. Ya, loading kot. Tadi yang pertama boleh tak? Tak boleh Yang kok. pertama tak boleh cukup. Cikgu rasa ada yang tak boleh support ni. Tak apa. Tak apa. Awak tengok dekat skrin PowerPoint boleh? Skrin Google Meet boleh? Boleh. Sebab cikgu rasa ada macam ada cikgu kata gak dia macam tak boleh nak support telefon dia. Tak apa. Nanti cikgu tanya dekat dalam grup. Okey. 12. Seorang tak masuk. Tolak 2. Mana lagi 3? Migo Naim ada dah. Iman ada? Ida. Iman tak ada. Iman ada dah. Syifah. Dia atur tapi kosong. Okey. Tak apa. Okey. Nanti awak tengok Okey. Jadi, save for review. Okey. Jadinya, apa yang kita kena tahu ialah cikgu rasa ada sedikit kesalahfahaman. Okey. Jadi, kita kata ubahan langsung ialah yang bawah ni kan. Y sama dengan KX. Okey. Ubahan songsang ialah apabila dia duduk bawah. Kalau ubahan langsung dia duduk tepi kan. Okey, good. Lepas tu, cuba tengok graf. Graf ni, ingat graf dia punya syarat dia apabila melalui asalan je. Kalau kita plot graf, dia tu melalui asalan, barulah kita kata tu adalah ubahan langsung dengan ubahan songsang. Cuba awak tengok. Nampak tak? Dekat soalan cikgu ada dah jawapan ya. Okey, ni adalah graf untuk ubahan langsung. Ni adalah graf untuk ubahan songsang. Nampak tak? Kalau ubahan songsang, paksi X dia ada 1/X. Boleh semua orang? Cikgu. Ya, apa? Yang tu ubahan. Ya. Sepatutnya. Lah. Cikgu salah. Okey. Okey, semua orang betul. Jadi ni adalah ubahan langsung, ni adalah ubahan songsang. Okey. Ada satu graf lagi yang cikgu tak tunjuk. Kalaulah ubahan songsang, kalaulah bawah ni dia buat 1/X. 1/X ni awak biasa tengok pada graf kadar tindak balas kan kimia? Pernah baca tak? Pernah tengok tak graf kadar tindak balas kimia? Pernah. Pernah kan? Pernah. Apa graf yang awak kena lukis?
Satu, ia dapat graf songsang betul. Lepas tu kena buat selagi graf 1/x betul. Ataupun awak kena buat graf 1/x je kan? Boleh faham tak? Tak ada kot. Ya ke? Okey. Sebenarnya apabila dia Mac kot tu. Mac ada kadar tindak balas belajar tak tingkatan dalam kimia? Belajar. Belajar kan? Hmm. Dalam kadar tindak balas, asalnya kalaulah kita kan per masa. Kan kadar ialah, katalah kita kata kadar isi padu per dengan masa. Masa tu akan masa akan duduk bawah. Jadi dia per X. Itu adalah ubahan songsang. Contoh ubahan songsang. Jadi kalaulah kita plot graf, kita akan dapat plot graf gitu. Tapi untuk kira dia punya kecerunan, kita tak begitu. Kita nak dapat garis lurus. Disebabkan tu jadi graf pada pasti X kita akan jadi 1/X. Maknanya kita kena tukar data tu. Okey, dalam fizik hukum Ohm tak? Hukum Ohm dapat garis lurus je per X. Apa yang kena tukar? Contoh apa kena tukar? Anak-anak. Awak belajar dalam fizik. Hukum Ada Boyle. orang nak jawab. Hukum Boyle. Betul hukum Boyle. Okey gitu Okey. Jadi cikgu nak, apa? Yang nak masuk. Yang nak masuk? Masuk dalam Google Meet? Sekejap cikgu kena kena masuk guna akaun tu lah. Akaun satu lagi. Sebabnya Cikgu rekod dah. Cikgu rekod dah. Yana ada. Semua orang masuk dah kan? Luqman ada dah kan? Muhammad, Atif. Tak ada. Cikgu masuk 3. Dah mana Luqman ni hilang? Aduh, tak apa. Okay. Okay, next. Okay. Jadi, apabila soalan tu kata ada 2 bentuk. Okay, ada 2 bentuk. Yang pertama, cuba awak tengok contoh 22 ni. Diberi Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Lepas tu dibagi pula. Jika Y sama dengan 8, apabila X sama dengan 4 dan Z sama dengan 36, ungkapkan Y dalam sebutan X. Maknanya cikgu nak Y sama dengan apa? Okey, boleh? Jadi, kerja awak ialah siapa yang tak ada? Awak hantar ke Telegram cikgu. Nanti cikgu upload gambar. Siapa yang tak boleh masuk tadi? Siapa? Okey, jadi buat dulu soalan ni dekat kat atas kertas, lepas tu ambil gambar. Okey, macam mana kita nak buat daripada ayat ni, lepas tu tukar kepada lepas tu dibagi nilai X dengan Y dengan Z ni, lepas tu buat dalam bentuk bersamaan. Okey. Macam mana nak buat? Cuba try dulu buat. Okey, kita ulang kaji bab ubahan ni. Okey, cikgu tunggu awak buat dulu.
Anak-anak boleh tak buat? Boleh go. Boleh go, tengah Okey. tulis. Okey, tulis. Tu rasa cikgu rasa dah habis 10.30. Oh, 10.30 kita habis tak? Tak apa. Kita sambung. Habis ubahan je kot. Tak apa, cikgu nak biar awak faham bab ubahan ni. Okey, ada 3 orang dah hantar. Okey, Miro, Ida. Siapa yang masuk, yang tak boleh masuk gambar tadi? Farihin dah hantar dah. Okay. Okey. Cikgu risang cakap ayam. Tak apa. Biasa dah. Tak ada lah Farihin. Nampak je. Okey, cikgu boleh hantar tengok. Okey. Oh, buat apa pula Aisyah kasut tu? Fatihah, okey. Macam semua orang betul ni. Okey, next. Lagi cikgu Lekat faham dah. tudang, lekat tudang. Ha? Lekat tudang. Makan breakfast apa pagi ni? Nasi lemak lah. Okey, 5 orang hantar lagi. Lagi another 9. Seorang tak boleh masuk. Sembilan. Okey, 9. Cikgu check. Okey, Fatihah betul. Rifah pun betul. Ashraf betul. Fadilah betul. Aina betul. Okey, next. 10. Okey, Iman pun betul. Okey. Ada lagi? 11. Okey, cikgu tunggu. Tak apa. Atif hantar dah. Atam betul Atif Naim. Sebab dia guna nama Naim. Memang kawan-kawan panggil Naim ke? Tak, cikgu awak. Okey. Luqman tak jawab je. Macam mana ah? Salam cikgu.
cikgu. Ya. Yana khabar internet dia ada problem. Tak apa Yana. Yana ada masuk. Ia masuk dah dalam Google Meet. Masuk tapi dia khabar dengar lekat-lekat. Dengar Kak. Tak apa Yana. It's okay, tak apa Yana. Yana dengar je. Kak nanti awak tengok YouTube balik. Okay. Rasanya ni pun sama kot. Okay, cikgu close submission lah. Okay, save for review. Okay, jadi semua orang betul. Okay, jadi macam mana nak buat soalan ni? Soalan ubahan akan ada dua bentuk. Maknanya cikgu khabar bentuk soalan dia ialah macam ni. Yang pertama, dia akan suruh kita ungkapkan. Tu key point dia, ungkapkan. Jadi biasa ni 3 markah lah. Atau 2 markah. Jadi dia akan stand alone soalan sebabnya awak dapat K semarkah, awak tulis balik semarkah, 2 markah. Jadi dia dah akan masuk bahagian A. Nampak tak macam mana flow soalan tu. Jadi awak boleh bajet lah. Ubahan dah akan masuk bahagian A sebab dia 2 markah. Hak bentuk gini. Okay, boleh Cikgu cerita macam mana kita boleh target soalan. Sebab cikgu nampak dah beberapa flow tu. Okey, jadi cara dia ialah penyelesaian dah kenapa? Sekejap tiba-tiba buat apa? Tiba-tiba hilang kenapa? Okey. Jadi penyelesaian dia ialah internet cikgu pun slow. Okey. Cara dia macam tadi lah. Okey, kita tengok respon. Okey, insert. Okey, cikgu ambil satu. Atif punya. Okey. Naim punya. Okey, jadi yang pertama kita tulis dulu dalam bentuk bentuk dia punya, tukarkan dalam bentuk lambda tadi. Y sama dengan X kuasa 2 per dengan Z. Ingat kalau duduk bawah. Okey, lepas tu kita buat dalam bentuk K. Lepas tu barulah ganti nilai. Ganti nilai. Okey, lepas ganti nilai dapatlah nilai K. Apabila dia kata ungkapkan, kena tulis balik. Okey, good. Okey, boleh Okey, next. Okey, jadi. Okey. Tu bentuk pertama, ungkapkan. Okey, bentuk kedua ialah kita guna soalan dibagi. Katalah dibagi satu jadual. Ni soalan biasa dalam SPM Dibagi satu jadual, disuruh awak kira. P berat P dibagi persamaan. Diberi P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q dan secara songsang dengan R. Hitung nilai X dan nilai Y. Yang ni boleh masuk kertas bahagian A sebabnya ia akan dapat 3 markah. Macam tu. Jadi cara dia ialah, okey ni tak payah awak buat. Jadi cara dia ialah, cara yang pertama ialah penyelesaian dia. Okey, maknanya sama je, kita tulis dulu. Okey, hak complete ni kita cari nilai K. Okey, jadi masukkan nilai K. Dapatlah K kita sama dengan 0.3. Boleh sini anak-anak? Jadi hak complete ni cari nilai K. Okey, lepas daripada tu barulah kita masukkan dalam kotak yang kedua ni. Kotak yang kedua. Jadi kita dapatlah persamaan dia. P sama dengan 0.3 Q kuasa 3 per R. Okey, lepas tu okey, yang ni untuk kira yang pertama. Jadi kita pun masukkan nilai P 3.6, Q 6, R X. R tu sebab kita dah tahu kan X. Okey, letak je nilai, dapatlah X 18. Okey, lepas tu barulah kira Y pula. Okey, boleh faham cara yang pertama? Ni cara yang pertama. Boleh. Boleh Okay, Boleh ingat. ya. Cari nilai K dulu. Cari K, lepas tu buat persamaan baru. Lepas tu barulah masukkan nilai. Okey, ada orang yang suka guna kaedah alternatif. Okey, ni kaedah alternatif. Tengok tadi. Kenapa dia back? Sekejap ni kaedah alternatif. Okey, kaedah alternatif gana? Siapa ingat kaedah alternatif tu gana? Okey, sebab kan cikgu tulis balik. Kaedah alternatif ni ialah kaedah kedua. Kaedah ni dah ayah kira nilai K.
Okey, jadi apa yang kita nak kira ialah, okey, kita buat dulu persamaan. Ingat, P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 per dengan R. Jadi, kita punya P sama dengan K Q kuasa 3 per dengan R kan? Okey, step kalau kaedah alternatif, kita jadikan K sebagai perkara rumus. Jadi, K duduk sini, PR per dengan Q kuasa 3. Semua orang faham kat sini? Cikgu guna kaedah alternatif ni. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh go. Boleh. Okey, jadi Boleh. sekarang ni kalau kena kaedah alternatif, kita jadikan K sebagai perkara rumus. Jadi, kita akan guna persamaan ni je sebab apabila kita tahu, apabila dia kata ubahan, K dia akan jadi tetap malah. Maknanya K untuk kotak ni sama dengan kotak ni sama dengan kotak ni sama. Jadi, kita straightforward je masukkan nilai. Okey, jadi masukkan nilai yang pertama. Tapi kita start yang ni lah. Maknanya guna hak ni dulu. Hak ada penuh dengan hak tak ada se. Jadi, P yang pertama, katalah ni adalah P yang pertama. Okey, P Pak R 0.6 bahagi dengan 2 kuasa 3 sama dengan, okey, masukkan persamaan kedua, sama juga, masukkan P R Q ni. Jadi, P sama dengan 3.6 darab dengan R, X dok tahu, lepas tu masukkan dengan 6 kuasa 3. Nak cari nilai X, awak tekan je shift solve, dapatlah nilai dia. Kalau kertas satu, cikgu lagi suka guna kaedah ni, tapi dia nak kena guna kecekapan sikit lah. Faham? Lepas tu masukkan nilai hotse lagi. Okey, ada soalan nak tanya tak? Faham Tak ada cikgu. Okey. Ada Sekarang go. ni kita uji minda. Okey, ada kalkulator dengan awak? Cuba kira. Ni soalan SPM 2017. Okey, sekarang cuba kira. Okey, soalan awak ialah hot ni. Siapa tak boleh masuk tu, cuba tengok. Diberi Y berubah secara songsang dengan 3X tolak 2, Y sama dengan 4, X sama dengan 2. Cari nilai X apabila Y sama dengan negatif 4. Cikgu set dah dia 2 minit. Okey, cuba buat sekarang. Kalau slide orang kawan awak dah tukar, awak tekan refresh. Dia akan tukar. Ada orang jawab tak lagi? Okey, 3 orang baru jawab. Okey, lagi-lagi orang lain. Ditutup tu Right. Ingatkan kena ambil gambar tu. Oh, ya ke? Nulis dah Select. juga. Astagfirullahaladzim. Sorry. Arahan tidak lengkap.
Okay, multiple choice ni awak kira lah A, B, C, D. Tekan je. Gitu. Sorry. Kita tengok siapa jawab. Ida. Ida jawab. Okay. Biru. Semua betul. 100% correct. Tapi Ida jawab paling cepat. 2 minit sebenarnya cikgu suruh ni. Okay, sebab cikgu set dah. Soalan dia 2 minit. Okay, close. Okay, good Ida. Walaupun tak dengar, boleh jawab. Okay. Okay, next soalan pun sama Okay, next soalan. Okay. Kita buat soalan nombor 3. Okay. Cuba awak buat. Okay, mana satu jawapan dia? Kira sekejap. Ni soalan SPM 2018. Cikgu, Ya, Syida. tak boleh submit. Bapa tak boleh submit. Tak ada option. Oh, ya ada option A, B, C. Tak keluar yang kat Syida. Tak cikgu. Cikgu rasa lah Ida kot. Ya. Cuba refresh balik. Ya tak keluar. Ada kot masalah gitu. Okay, tak apa Syida. Agak-agak Syida jawapan yang benar Syida. Cikgu boleh D kan? cikgu. D. Okay, cikgu tolong submit awak. D. Cikgu submit dah. Okey lah. Okay, tengok 7. 7, 8. Okay, next. 8 orang hantar dah. Yang ada 7. Yang ada 7 orang lagi. Dia automatik tau. Timer tu cikgu akan habis. Sebab kertas 1 kita kena cekap dan cepat. Okey. Automatik dia tutup. Okey, ada orang jawab A, ada orang jawab B, ada orang jawab C. Dan majoriti jawab B. Kita tengok siapa yang menang. Ida cukup. Picuk lama Ida. Okey, Ida jawab. Atas sekali ni semua betul. Ni semua betul tapi dia tengok timer. Nombor 1 Ida, nombor 2 Ashraf, nombor 3 Miro, nombor 4 Fadilah, nombor 5 cikgu. Menang Farihin. Okey, kita close. Okey. Macam mana nak kira? Sebabnya ada orang jawab yang A ada seorang, B ada seorang, C seorang. Okey, dia kata M berubah secara langsung dengan punca kuasa 2N. Okey, M langsung dengan N punca kuasa 2N. Mesti awak silap sini. Dan secara songsang dengan kuasa 2, 3. Kuasa 2, P kuasa 3. Okey. Okey, ni cikgu tahu dah buat apa salah. Ingat, in the access kan apa terjadi? In the access punca kuasa akan jadi 1/2. 1/2. Okey, jadi jawapan dia senang je lah. Jawapan dia ni je. Mesti 1/3 tu kalaulah ia jadi gini. M sama dengan punca kuasa N. P ni kalau kita naik dia akan jadi P P negatif 3. Kalau ia naik atas, ia jadi negatif 3. Ingat in the access. Kalau ia jadi punca kuasa 3, ia akan jadi 1/3. Boleh siapa yang silap tu? Okay, next. Boleh cikgu. Next soalan. Okay, next soalan cuba kira. Okay, cuba kira. Astaghfirullahaladzim. Kira dah. Okay, cuba awak. Kira tu. Okay.
Okay, seorang dah hantar. Kita tengok siapa yang menang. Cikgu rasa kena bagi hadiah ke Ida hari ni. Adik. Okay, 6 orang hantar dah. Cepat. Masa nak habis. Cikgu memang set time sebabnya kertas satu kita kena jaga masa. Macam tu. Kena cakap. Sebab tu kalkulator kena cakap. Dah mana Lokman ni? Cikgu PM dia. Cikgu dok dang lah. Kena je. Okey, ada 8, 7, 6, 5. Okey. Oh, ada juga. A, semua orang betul. Kita tengok siapa yang betul. Ramai jawab A. Okey, sebenarnya A jawapan dia. Cikgu kata dah. Kena bagi hadiah ni. Tengok. Dia sebenarnya cikgu buat pertandingan tau. Nanti siapa yang dapat markah 3 sekali, cikgu bagi hadiah. Okey, close. Okey, jadi jawapan dia sama aja. Okey. Y berubah secara songsang dengan kuasa 2X. Okey. X berubah secara songsang dengan kuasa 2Y. X berubah secara songsang. X sama dengan X berubah secara konsang dengan kuasa 2Y. Kuasa 2Y 1 per kuasa 2Y. Apalah cikgu ni. Kuasa 2Y. Betul lah 1 per kuasa 2Y. Y kuasa 2. Okey. Jadi X sama dengan K per Y kuasa 2. Okey, masukkan nilai. Jadi K sama dengan XY kuasa 2. Sama dengan, okey, cikgu masukkan nilai. X5. Okey, sekejap. X5 Y3 kuasa 2 sama dengan M5 kuasa 2. Okey, apa awak pun kira dapatlah nilai dia. Okey, boleh Boleh tak? Siapa yang salah tu? Mesti awak salah isi songsang. Satu, pertama kena tahu songsang. Yang kedua kuasa 2Y. Okey, boleh Okey, next. Habis dah bab metrik. Bab metrik panjang. Ada 6 minit lagi. Okey. Jadi Ida kek pergi PM ke cikgu. Cikgu nak bagi hadiah. Okey. Boleh Acik dok cikgu masuk. Kita habis 10.30 kan? Kan cikgu terbabah pula macam baru ni. Ya. Ya. Okey, sekejap Okey. Last soalan. Cikgu tak mau masuk lagi matrik. Okey. Say something about this class sebelum kita habis PDPR. Okey. Last. Lokman baru nak masuk. Okey. Sebelum habis kelas.
Kenapa tulis jijik? Okey. Mana lagi best kalau guna? Cikgu rasa awak ni tak payah keluar mana-mana. Nampak lalu dekat slide kan? Cikgu cantik. Terima kasih. Okey. 11. Okey. Cuba cerita sikit. Okey tak kalau next class cikgu pun pergi guna hak ni? Okey cikgu. Kan okey lagi daripada sebelum-sebelum ni kan. Sebabnya cikgu rasa hak ni nampak sangat. Okey. 11 je kot. Okey boleh lah. Okey lah. Okey. Cikgu close submission lah. Save for review. Okey. Jadi next class. Okey, jadi apa yang kena buat hari ni ialah cikgu tutup. Lepas daripada ni buat satu Google Form. Okey, cikgu akan bagi link Google Form. Buat Google Form tu, buat latihan. Yang kedua, nota, jangan lupa nota kena ada. Yang ketiga, soalan dalam MIP. Boleh? Boleh Boleh Okey. ke? MIP tu sebab cikgu nak bukukan jawapan awak. Senang awak nak review. Jadi, 10 soalan. Tak apalah. Pilih dulu siapa nak hantar 10 soalan dalam MIP tu. Okey, boleh? Sebab MIP 10 soalan je. Okey. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sebab masuk kelas cikgu. Terima kasih sebab